Sebentar tadi sekitar jam 8.25. Ramai orang tertunggu-tunggu. Begitulah. Banyak orang bertanya dengan saya, kenapa lambat sangat? Sebenarnya tak ada lambat mana pun. Seminggu tempohnya tak lama. Dulu zaman Dr. Mahathir dulu ada sampai 11 hari. Baru pelantikan kerajaan ni menteri dilantik. Zaman Pak Lah juga 10 hari. Begitu juga waktu Datuk Seri Najib jadi Amat Berhormat Perdana Menteri 9 hari. Ini baru 7 ke 8 hari. Malahan yang ini bukan kerajaan yang baru, yang lama. Dulu bolehlah daripada UMNO terus. UMNO Barisan Nasional. Jadi mudah mengenal pasti orang yang akan dilantik sebagai menteri. Ini tidak. Sebab ini adalah satu kerajaan yang baru dibentuk. Iaitu Kerajaan Perpaduan. Bukan daripada satu parti yang dominan. Tentulah sukar bagi Amat Berhormat Perdana Menteri untuk melantik orang-orang tertentu kerana dia perlu melakukan rundingan dengan pemimpin utama parti-parti daripada UMNO, daripada PBS, daripada parti GPS, begitu juga daripada Sarawak JRS dan saudara. Jadi perundingan itu perlu diadakan. Itu mungkin lewat sedikit ya. Bagaimanapun hari ini sebagaimana yang dinyatakan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim, ini merupakan kerajaan perpaduan. Saya cuma nak menambah, kerajaan perpaduan yang harus menangani derita rakyat. Saya akan bercakap soal derita rakyat ini saban malam. Kerana ini janji Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam sepanjang musim kempen yang lalu. Saya melihat saudara, apa pembentukan kabinet kali ini, saya melihat ada sedikit keikhlasan di hati Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dan saya nampak hatinya, jiwanya masih ada lagi kasih dan sayang daripada UMNO. Apabila beliau melantik 6 orang ahli parlimen daripada UMNO sebagai anggota jemaah menteri. 7 saja daripada PKR, lebih 1 sebab beliau sebagai Perdana Menteri saudara. Gabungan Parti Sabah 5, Amanah 2. Ni DAP ni cuma 4 saja. Bagaimana orang mengatakan DAP kerjasama, DAP akan menguasai kerajaan? Saya melihat dengan pelantikan begitu, tak ada pula Lim Guan Eng jadi Menteri Kewangan dan sebagainya. Sebab itu saya menyatakan jangan kita melontarkan sesuatu yang belum pasti. Dan 3 daripada Sabah. Sampai itu saya nampak seperti biasa ada kalangannya yang terpaksa dilantik sebagai senator kerana mereka tewas dalam pilihan raya yang lalu. Termasuklah seorang Ketua Hakim Mahkamah Syari'i yang dibawa masuk untuk menjaga Kementerian Agama, duduk di bawah jawatan Perdana Menteri. Saya melihat ini ada sesuatu yang baru, ada pembaruan, ada perpaduannya. Lebih-lebih lagi saudara, daripada 28 kementerian, saya ingatkan 24 saya saudara, tambah 4 kementerian. Jadi tidaklah sampai 30 ataupun 70 saudara, ada pengurangan saudara. Tapi memang pun saya katakan dalam keadaan sekarang ni nak dikurangkan lagi pun susah juga. Sebab banyak masalah yang perlu ditangani. Saya melihat bahawa Datuk Seri Anwar Ibrahim masih lagi memegang tampuk Kementerian Kewangan. Ini penting saudara. Kementerian Kewangan ini adalah nak jaga duit negara. Bukan mudah saudara. Kalau diberi pada salah orang, maka berteraburlah jadinya. Boleh jadi salah urus takbir, salah keloka, dan Kementerian Kewangan dipegang sendiri oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri. Dan mengikut kenyataan-kenyataannya tadi, beliau akan mewujudkan satu jawatan kuasa yang akan membantu beliau untuk memimpin ataupun melayari sektor ekonomi negara, khususnya di bahagian kewangan. Sebagaimana tengah hari tadi saya berbual dengan Yang Mulia Tengku Razali Hamzah lepas sembahyang Jumaat, beliau menyatakan memang Kementerian Kewangan ini penting, amat penting. Di sinilah letaknya, sama ada rakyat akan terus menderita ataupun ada kebahagiaan. Kalau Kementerian Kewangan itu, menteri itu dilihat curang, maka curanglah kehidupan rakyat jadinya. Yang paling saya gembira sekali, banyak orang mengatakan bahawa Datuk Seri Zahid Hamidi sebagai Presiden UMNO, beliau akan dilantik sebagai Menteri Dalam Negeri. Tapi walaupun beliau dilantik dengan jawatan sebagai timbalan pada Menteri Satu, ya saudara, beliau diberi amanah ini untuk menangani Kementerian Pembangunan Luar Bandar dan Wilayah. Ini paling penting saudara. Sebab saya katakan retinya sekarang ni Datuk Seri Anwar Ibrahim meletakkan UMNO itu untuk rakyat. Kerana UMNO lebih dekat, lebih rapat dengan pengundi-pengundi di kawasan desa, di kawasan pedalaman.
dan yang banyak menderita adalah warga di luar bandar. Sebab itu kita melihat laporan saban hari, contoh yang saya katakan di Sabah dan Sarawak, bagaimana kawasan-kawasan di pedalaman perlu diberi suntikan untuk dipertingkatkan taraf kehidupan mereka. Dan Kementerian Pembangunan Luar Bandar ini, walaupun tidak menyangkut soal Kementerian Pertanian, tetapi di luar bandar itulah terdapatnya nelayan, terdapatnya petani, masyarakat desa. UMNO dari rakyat untuk rakyat. Sebab itu Datuk Seri Anwar Ibrahim meletakkan Datuk Seri Zahid Hamidi untuk menangani permasalahan dan pembangunan luar bandar. Ini paling penting. Soal jalan, soal pembangunan, soal masyarakat, pembangunan luar bandar itu penting, saudara. Dan saya rasa memang sewajarnya di situlah, walaupun ada orang mengatakan mestilah letak di Kementerian Dalam Negeri, tetapi saya merasakan seandainya Datuk Seri Zahid Hamidi dilantik sebagai Menteri Dalam Negeri misalnya, saudara, dan Datuk Seri Anwar Ibrahim meletakkan beliau situ, mungkin orang kata nanti bila sesuatu tindakan dilakukan seolah-olah membalas dendam. Ini persoalan ini saya nampak ditangani oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim secara tuntas. Dia kata soal undang-undang itu biarlah Azalina jaga. Soal dalam negeri biar Syafuddin yang jaga. Menteri-menteri yang lain jalankan tugas, dan kerajaan perpaduan ini tidak akan dilihat untuk membalas dendam. Bagaimanapun kita mengharapkan agar senator Datuk Saifuddin Nasution, beliau kalah tapi dilantik sebagai menteri dan besok akan mengangkat sumpah sebagai senator, maka beliau harus melaksanakan siasatan terhadap sebarang penyelewengan. Seandainya Datuk Seri Zahid menjadi Menteri Dalam Negeri, orang akan melihat bahawa ini adalah tindakan berpilih, ini adalah tindakan membalas dendam, ini adalah tindakan politik. Kerana mereka yang terlibat, yang saya yakin, yang rakyat sedang menuntut, sebagai contoh saya katakan, bagaimana permasalahan 600 bilion wang negara yang dijadi sebutan. Kemana perginya perlu siasatan. Bagaimana juga penyelewengan beberapa projek, yang ini juga perlu disiasat. Bagaimana segala kepincangan yang berlaku dari segi undang-undang. Maka meletakkan Datuk Saifuddin Nasution, saya tahu sahabat saya ni, dia orang yang tegas. Memang lebih tegas lagi. Bersedialah anda, kalau anda telah pun melakukan tindakan yang bukan-bukan sepanjang berada dalam kerajaan dahulu, bersedialah. Sebab itu saya katakan, tangan yang mencincang, bahu yang memikul, kepada Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution, laksanakanlah tugas anda. Rakyat sedang memerhati apakah anda benar-benar seorang menteri yang berjiwa besar, yang berani dan tegas. Kita tak mau lagi dah. Kita tak mau lagi melihat orang yang melakukan kepincangan bebas. Bukan kita nak minta tuntut itu dan ini, tidak. Kalau perlu disiasat, siasat. Yang sekarang ni yang dituntut persoalan tentang 600 bilion. Kalau melibatkan 600 bilion itu, kebanyakan menteri yang ada dalam kabinet Tan Sri Muhyiddin dulu perlu disiasat jugalah. Sebab itu saya rasa meletakkan Datuk Seri Saifuddin sebagai Menteri Dalam Negeri itu, kalaulah pihak berkuasa melakukan siasatan, bukan tindakan membalas dendam. Dan meletakkan timbalan pada menteri Yang Berhormat Datuk Seri Zahid Hamidi sebagai Menteri Pembangunan Luar Bandar dan Wilayah. Ini satu tempat yang paling sesuai. Kerana pengaruh UMNO, sokongan UMNO datang daripada luar bandar. Di kota-kota raya, bandar-bandar besar, cuma kawasan Titiwangsa saja UMNO menang. Labuan pun ruyup, saudara. Kota-kota di Pulau Pinang, ruyup. Di Ipoh, ruyup. Saudara. Di Johor Bahru, ruyup. Di Kuantan, lebur. Di Kota Baru, kota pun lebur. Jadi, yang membantu, yang sentiasa berdiri teguh di belakang UMNO adalah warga desa. Kawasan Felda misalnya, ini perlu ditangani. Yang derita rakyat, bukan hanya di sekitar Semenanjung, begitu juga di Sabah dan Sarawak. Ini tugas dan beban yang cukup besar. Saya melihat keikhlasan Datuk Seri Anwar Ibrahim melantik Datuk Seri Zahid sebagai timbalan Perdana Menteri untuk menangani permasalahan desa ini, satu adalah kewajarannya, saudara.
Begitu juga dengan pelantikan Datuk Ahmad Fadilah, iaitu sebagai Timbalan Perdana Menteri kedua. Beliau diberi tugas itu berhubung dengan Menteri Perladangan. Ini disebabkan di Sabah dan Sarawak memang banyak ladang-ladang yang perlu dibangunkan. Itu sesuai, saudara. Jadi bukanlah jawatan menteri itu for the sake of minister. Saya katakan tadi, bukanlah semata-mata untuk mereka yang main cacak marba. Saya lihat Datuk Fadilah dia datang dari Sarawak. Tentulah beliau tahu permasalahan yang dialami oleh warga Peladang. Tambah-tambah lagi soal baja, soal benih, dan kita akan menghadapi masalah ini food security. Ini kementerian yang penting. Anthony Loke biasalah saudara, dia akan diberi penjawatan sebagai Menteri Pengangkutan. Dan saya tengok saudara, DAP cuma ada 4 kursinya menteri. Dan Menteri Pertanian, Abang Mat. Inilah masanya Abang Mat menangani masyarakat nelayan, masyarakat pertanian, masyarakat ini peladang-peladang. Menteri Pertanian, saya rasa tepat. Abang Mat tak boleh nak cakap lebih lah lepas ni, saudara. Bukan, tak adalah sekarang ni. Sekarang ni Abang Mat kena menangani masalah warga peladang, warga di Kementerian Pertanian. Kemudian saya melihat orang yang begitu, yang banyak orang merasakan dia memang tahu soal ekonomi negara, iaitu saudara Rafizi Ramli. Selama ni berbicara soal ekonomi negara, kalau ada kepincangan, silakan. Beliau sudah pun dilantik sebagai Menteri Ekonomi, saudara. Ini bagi saya ni kementerian yang agak penting, sebab dulu dipegang oleh Datuk Mustafa Mohamed. Mesti orang ada berlatar belakangkan pendidikan, ekonomi dan sebagainya. Dan KPKT ni itu ngah komen, tak ada lagi lah nak bercakap soal-soal yang berbau rasis. Kemudian Menteri Pertahanan juga diberi kepada Timbalan Presiden UMNO. Saya melihat kementerian-kementerian yang bukanlah kementerian cak ayam, saudara. Kementerian Pertahanan diberi kepada Yang Amat Berhormat Timbalan Presiden UMNO Datuk Muhammad Hassan selaku Menteri Pertahanan. Banyak persoalan-persoalan berhubung dengan kehidupan warga tentera dan juga keselamatan negara. Begitu juga kita mengharapkan ke soal pembelian senjata. Ya, MINDEF ni saudara, Menteri Pertahanan ni dia projek je besar-besar. Jadi Tok Mat dulu biasa mentadbir sebuah syarikat yang besar bertaraf antarabangsa, dan hubungan beliau dengan pengusaha-pengusaha luar negara sesuai. Tok Mat jadi Menteri Pertahanan. Kemudian cuma Menteri Kerja Raya ni Alex Nantalinggi. Saya harap jangan pula jadikan Kementerian Kerja Raya ni macam mana Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Awal Pengguna. Menteri tak turun. Kena tengok. Contohnya saya sesuai sebab prasarana, jalan raya apa semua tu, tambah-tambah lagi kita masih lagi dalam pembinaan PAN Borneo daripada Sabah, daripada Sarawak dan melintasi Brunei. Jadi kehadiran Datuk Seri Alexander Nathalinggi itu, dia dapat memahami, tapi tidak ada alasan lagi untuk dia mengatakan bahawa tak tahu dan sebagainya, sebab beliau lahir dari Sarawak dan tentulah melihat keperluan rakyat Sarawak, keperluan rakyat Sabah. Kita tak mau melihat lagi anak-anak kecil nak pergi ke sekolah terpaksa menyeberangi sungai, menaiki sampan yang ada buaya. Akhirnya keluar berita, bapa tengok anaknya kena faham oleh buaya. Ini yang saya katakan menangani derita rakyat. Pelantikan Alexander Nathalinggi saya. Dan bagaimana yang saya nyatakan tadi, Kementerian Dalam Negeri, Keselamatan diberi kepada Datuk Seri Saifuddin Nasution. Beliau pernah menjadi sisa politik kepada Datuk Seri Syed Ahmed Albar. Tentulah beliau tahu bagaimana ketegasan perlu dilakukan dalam menangani permasalahan berhubung keselamatan dalam negeri. Syabas saudara, saya harap Senator Datuk Saifuddin Nasution dapat menjalankan tugas secara tuntas dan rakyat sedang memerhatikan ciuman anda. Dan untuk MITI ataupun Kementerian Perdagangan Luar Negeri dan Industri, daripada Kementerian Kewangan diberi pula kepada Senator Datuk Tengku Zafrul daripada Kementerian Kewangan. Cuma saya fikir jawatan ini mungkin tak boleh sampai habis 5 tahun, sebab Tengku Zafrul adalah
Dia sebelum ini jadi senator. Rasanya dah 3 tahun lebih. Setahun 17 bulan, 12 bulan, setahun lebih. Dan ini pelantikan ini sebab waktu dia bertanding di Kuala Selangor, dia kalah. Dan waktu itu dia kena letak jawatan sebagai senator. Kali ini dia dilantik semula. Jadi ini senator ni tempoh jeda waktunya adalah 3 tahun. Orang bertanya, boleh ke tak boleh? Boleh, sebab seorang senator tu dia boleh pegang jawatan sebagai senator 2 penggal. Cuma tempohnya tu tidaklah sampai habis. Apakah mungkin akan ada selalu biasalah secara kabinet reshuffle ataupun penambahbaikan kabinet itu akan dilakukan selepas setahun atau 2 tahun. Mungkin waktu itu kalau tak ada kekosongan, Tengku Zafrul masih tidak bergelar ahli parlimen, maka habislah. Jadi tempoh beliau Tengku Zafrul sebagai Menteri Perdagangan dan Perindustrian. Ya, saudara. Kemudian saya agak seronok sebab naik Presiden UMNO. Sekali lagi, Datuk Seri Anwar Ibrahim meletakkan kepentingan kepada pimpinan daripada UMNO, itu naik Presiden UMNO, Datuk Seri Khalid Nordin. Beliau pernah menjadi Menteri Pengajian Tinggi dahulu sebelum dihantar balik ke Johor menjadi Menteri Besar. Datuk Seri Khalid Nordin pernah menjadi Menteri Pengajian Tinggi dan hari ini beliau diberi jawatan sebagai Menteri Pendidikan Tinggi. Mudah-mudahan permasalahan yang dialami oleh pelajar-pelajar, memang kita tak boleh nak melaksanakan manifesto yang kita janjikan dahulu, tapi melalui kementerian itu bolehlah selaku naib Presiden UMNO Datuk Seri Khalid Nordin memikirkan bagaimana pelajar-pelajar kita ni boleh diberikan bekalan komputer atau riba ataupun laptop supaya mereka dapat belajar. Ya, saudara Wandi itu satu sakau, apa benda yang sakaunya? Secara tak usahlah, sudah-sudahlah, kita nak ke depan ni. Saya Wanit 71 ni di TikTok. Saya harap beginilah saudara. Kita beri tempoh. Bukan kita katakan 100 hari. Jangan terus kena tuduhan dan sebagainya. Tak baik. Kita nak menangani masalah. Datuk Seri Anwar Ibrahim dah berjanji beliau akan menangani derita rakyat. Ini penting saudara. Kalau kita sekarang ni membuat persepsi yang bukan-bukan, bila nak ke depan? Sebab itu saya dah cakap 2-3 malam dulu, yang sudah tu sudah. Bahawa parti Pakatan Harapan telah pun memenangi majoriti di kalangan minoriti. Lepas itu dibantu oleh UMNO, maka cukup pula bilangan. Datang hadir pula daripada sokongan daripada parti PBS, daripada GPS dan sebagainya. Dan menjadi kukuh. Hampir 2/3 sebagaimana yang dinyatakan oleh yang amat pada menteri tadi. Jangan kita membagi sayap, beri dia peluang. Jangan kita kata sakau lah, itulah, sudah. Kita dah ada menteri dalam negeri dan keselamatan, Datuk Saifuddin Nasution. Biar dia siasat. Sudahlah. Sebenarnya benih kelapa, mereka pengkhianat, meroyan. Saya rasa mungkin inilah sebabnya mereka membuat kenyataan yang bukan-bukan. Kalau anda membuat kenyataan begini, anda berhati-hati. Saya nak bagi tahu. Anda mungkin tidak kenal siapa itu Datuk Saifuddin Nasution. Saya secara peribadi, saya berkawan dengan beliau zaman kami pemuda dulu. Antara pemimpin pemuda yang cukup tegas, yang tidak ada toleransi. Jadi jangan main-main. Terima kasih saudara Ali Zaman, ya. Dia kata tak payah nak layan. Memang saya kadang-kadang saudara, bukan apa, bila saya tengok benda itu naik angin sikit saya. Kita tengah bercakap tentang menteri-menteri yang dilantik oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kemudian dengan adanya Datuk Seri Khalid Datuk Seri Khalid Nordin sebagai Menteri Pendidikan Tinggi, tanganilah. Pertama-tama sekali saya mengharapkan isu PTPTN, isu pinjaman anak-anak kita yang berada di Madara Gading, kehidupan mereka, bantuan mesti dipikirkan. Ini memang betul-betul kementerian cari duit nak bantu orang je. Di samping itu dasar-dasar pendidikan, dasar pendidikan tinggi dan sebagainya. Kita tak mau lagi lah adanya universiti, adanya kota. Dasar ini pun satu hal lagi. Universiti ini boleh buat untuk pengajian doktor 30 orang. Kemudian universiti ini pengajiannya untuk doktor gigi 30 orang. Tak payah. Buka, jadikan, sebab kita sekarang ni nak menjadikan negara kita juga adalah pusat pengembangan ilmu. Banyak universiti dan pusat pengajian tinggi ini berada di tangan
Datuk Seri Khalid Nordin. Saya insya-Allah kalau saya berkesempatan bertemu dengan beliau, saya akan bercakap. You have to think macam mana meningkatkan mutu pendidikan universiti dan pusat pengajian tinggi yang ada di negara kita. Banyak. Malahan Universiti Teknologi MARA di setiap daerah pun ada. Hampir di setiap daerah ada Universiti Teknologi MARA. Bagaimana dengan anak-anak kita di sini? Ini perlu ditangani. Benar. Sekarang ni beasiswa sepatutnya dipikirkan semula. Artikel di bawah 153 mesti dikaji semula dan dilaksanakan, iaitu anak-anak Melayu mesti ada hak keistimewaan, iaitu pemberian beasiswa. Walaupun pemberian beasiswa ini tertakluk di bawah kuasa Raja-Raja Melayu dan Duli Yang Mulia Tuan Agong mengikut perlembagaan. Jadi saudara, kementerian ini, kementerian kena cari duit, kena bagi pada pelajar. Jagalah benih bangsa kita untuk masa akan datang.